Okey, alhamdulillah. Terima kasih, terima kasih. Okey, alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kama huwa indak laqad hilati adrikni ya Rasulullah. Alhamdulillah, kita rafakkan sama-sama kesyukuran. Kejap ya. Kak Betty nak kena. Ada dengar suara double tak? Okey, kita rafakkan kesyukuran sama-sama ke atas Allah SWT. Oh, bergema ya? Okey, sekejap Kita kena off. Okey. Okey, alhamdulillah. Dengar tak? Tak ada bergema lagi dah kan? Okey, alhamdulillah kita sama-sama rafakkan kesyukuran ke atas Allah SWT kerana diizinkan kita bertemu semula di meeting Terpayaki pada 19 hari bulan Disember 2022. Alhamdulillah yang telah akan dihostkan oleh Kak Baiti. Okey. Alhamdulillah Kak Baiti nak ucapkan terima kasih pada Sifu Datuk Des Mengkon dan Datin Grace Chan yang sebenarnya melamar Kak Baiti dan Kak Baiti terima lamaran ini dengan hati yang terbuka dengan sebesar-besarnya dengan besar hati insya-Allah. Okey, bagi siapa yang belum mengenali Kak Baiti, nama diberi ialah Nurul Baiti binti Ahmad Zairun, berasal daripada Perak dan menetap di Gombak, KL. Okey, Kak Baiti dari susu galur PCM Cikgu Nik Sarifuddin, EPCM Siti Rafidah dan juga EPCM Izalin Sidik. Alhamdulillah mereka lah insan-insan hebat yang telah banyak bantu Kak Baiti sepanjang Kak Baiti berada dalam Forever Living ni, dan Kak Baiti memang berhutang budi sangat pada mereka dan mereka alhamdulillah berkat usaha mereka, pengorbanan mereka, jasa baik mereka itu telah melahirkan Kak Baiti sebagai seorang CBM Abu Dhabi 2021 F2D level 3 dan Global Rally 1500cc pada 2021. Alhamdulillah. Okey, apa khabar semua? Apa khabar semua? Sihat ke? Okey, bagaimana anda hari ini? Okey, alhamdulillah. Bagaimana hari ini? Bagaimana semangat anda hari ini? Okey, so kita pun tak lama lagi akan menabuhkan tirai 2022 ni dan nak masuk ke tahun baru kan. Lagi beberapa hari lagi, lebih kurang lebih 12 hari lagi, okey. So didoakanlah semuanya sihat sejahtera, kekal semangat, kekal panas ya, kekal termotivasi, kekal momentum kerja kita ni kan, help more people forever and ever insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Okey, sebelum kita mula mendapat apa-apa, Kak Baiti nak mengalu-alukan jugalah kita sama-sama bermunajat ya untuk sahabat-sahabat kita yang berada dekat Terengganu, Kelantan dan Pahang kan. Sekarang ni mereka diuji, kabarnya mereka diuji dengan banjir lah ya, banjir. Tim Kak Baiti yang berada di Terengganu pun ada yang telah dipindahkan ke pusat pemindahan yang lebih selamat. Okey, so kita doakan sahabat-sahabat kita, mungkin ada tim rakan kita yang berada dekat Terengganu ya, sedang diuji. So kita munajat semoga Allah berikan ketabahan, kesabaran ke atas mereka dan selamat nyawa dan harta benda insya-Allah. Okey. So seperti biasa masa meeting Terpayaki ni ada sesi untuk kita sharing. Sharing is sedekah, sharing is caring kan. Okey, so zahirkan kesyukuran anda. Kak Baiti nak alu-alukan semua yang ada ni kan. Kalau tak, mungkin tak dapat semualah kan. Alu-alu kat sini, raise hand, berkongsi kan, berkongsi kesyukuran anda walaupun kecil, walaupun sedikit, sebab Allah pernah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum wa azidannakum, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti Allah akan menambah nikmat kepadamu. Okey, so kita sharing walaupun sebesar mana pun nikmat ataupun kejayaan yang kita dapat dalam Forever Living, sharing. Bagi inspirasi, bagi semangat supaya kawan-kawan yang lain ni tengah down ke, tengah susah hati ke, rasa gembira kan, mereka pun rasa semangat nak buat sama. Okey.
So Kak Wati juga alu-alukan kepada semua ni kita sebar-sebarkan kata-kata kalimat-kalimat yang baik kan, sebab perumpamaan Allah kepada orang yang memberi kalimat-kalimat yang baik ini kan, kepada kalimat yang baik ini seperti pohon ataupun pokok yang baik, akar yang teguh, kuat kan, dan cabangnya menjulang ke langit, menghasilkan buah kan. So itulah demikianlah perumpamaan orang yang berkata-kata baik kan. So hari ini hopefully anda kita semua awal pagi ni, berpagian kita ni, mulakan dengan kalimat-kalimat yang baik, kata-kata semangat, kata-kata yang motivasi supaya semua orang banyak manfaat kan, dapat menerima manfaat kita. Okey. So okay, kalau tengok berapa orang dah raise hand, tak ramai je, tak ramai raise hand. Kenapa ni? Okey. Okey, so sebelum tu kan, sebelum tu Kak Baiti nak share lah kan, sebelum Kak Baiti nak panggil speaker-speaker yang hebat yang nak sharing ni. Okey, izinkan Kak Baiti nak share satu video kepada anda yang Kak Baiti kira memang sangat menyentuh hati Kak Baiti. Video ni, Kak Baiti suka tengok video ni kan. Alhamdulillah, dan dia agak menyentuh hati kan, dan dia tapi dia bagi semangat, dan hopefully dia juga boleh menyentuh hati kalian semua dan bagi semangat juga. Okey, nak tengok tak video ni? Nak tengok tak? Kalau nak tengok, type dekat ruangan chat 9333. Okey. Alright. Sekejap Okey, Sekejap takut share. Sekejap sekali lagi. Takut tak dengar bunyi dia nanti. Okey. Okey. Dah semua tengok kan. Ini penghayatan. Ada tak itu?
Okey, best tak video tu? Ah, ya, ibu sentiasa menunggu anak-anaknya kan. Okey, Kak Wati suka video ni sangat dan sama sekali ayat-ayat lah kat dalam video tu kan. Interaksi yang terakhir tu, when the word say give up, hope whispers try it one more time. Subhanallah. So apa perasaan anda bila tengok video tu? Ada yang touching. Okey, sebab pula pagi ni kan. Sorry, bukan nak suruh kita nangis kan, tapi sebenarnya walaupun dia memang agak sebab, memang Kak Tis suka tengok ni, memang bila tengok memang menitis air mata sebab dia menggambarkan perjalanan kita dalam forever living ini kan, betul tak? Bagi semangat kan, bagi semangat yang kita, siapa yang rasa macam dia jadi macam anak itik tu? Ke dia jadi mak itik ke jadi anak itik? Kalau siapa jadi dua-dualah, kita memang jadi dua-dua kan. Kita juga jadi mak itik yang mana akan menunggu anak-anak kita untuk bangkit bersama kita kan. Dan kita juga merupakan anak itik yang mana kita pun pernah apa pernah gagal, pernah down, pernah jatuh kan. So kita telah hari bila kita tengok video tu nampakkan kesungguhan kan anak itik. Okey, kesungguhan anak itik tu berusaha nak tangga kan. Tu tergolek-golek naik tangga tu, panjat lepas tu jatuh kan. Kita tengok sakit kan, betul tak? Kalau jatuh memang sakit. Of course juga sama juga perjalanan kita dalam forever living ni. Kita kadang-kadang kita tengok penat lelah kita kan, prospecting, kadang rejection, itu memang so kalau kita relate dengan perjalanan kita dalam forever living ni, memang kita macam menjadi anak itik itulah kan, nak capai kejayaan tu jangan berputus asa ya, jangan putus asa, usaha lagi macam anak itik itu, selagi tak berjaya jangan berhenti, kan. So lepas tu kita pun dalam team kan, kita dalam team mula-mula kita nampak seorang dua berjaya, betul tak? Kita nampak dalam team kita tu seorang dah jadi, lepas jadi manager ataupun supervisor kan, kita masih di sini, ataupun CBM kan. Yang lain tu mesti akan rasa macam iri hati ataupun rasa tertanya-tanya pada diri kita ni. Apakah kita pun boleh dapat kejayaan macam mereka juga kan. So tapi teruskan berjalan, sebab Kak Bati pun pernah mengalami benda ni kan. Kak Bati pun pernah 4 tahun dulu pun Kak Bati dulu rasa masa menjadi VIP tu, boleh ke jadi CBM ni, rasa macam jauh sangat-sangat kan. Tapi itulah, kita buat je kerja kita, buat task kita kan, buat je seperti mana KPI yang telah ditetapkan oleh kita punya leader kita ibarat coach kan, coach yang akan bimbing kita sepanjang perjalanan forever living ni. So kita jangan putus asa, terus mencuba lagi, berusaha, jangan menyerah kalah ya. Kalau kita rasa nak berhenti, imbau balik pada saat kita bermula, ataupun kenapa kita berada di sini, gitu. So kalau orang lain boleh kan, anak-anak itik yang lain tu boleh, kita yang terakhir tu pasti boleh juga. Okey, so jadilah orang yang luar biasa. Jangan menjadi orang biasa-biasa, sebab orang yang luar biasa itulah bila dia bertindak luar biasa, insya-Allah dia akan dapat result yang luar biasa. Okey. So so Kak Baiti nak tambah beliau lagi lah kan. Kak Baiti nak panggil lah pada speaker-speaker yang dah angkat tangan tadi tu, dan hopefully semua yang ada sini panggil lagi kawan-kawan supaya kita dapat mendengar kata-kata hikmah, kata-kata yang baik, motivasi daripada speaker-speaker hebat, insya-Allah. Okey, so tanpa mendengar lagi, Kak Baiti nak alu-alukan CBM yang pertama yang nak bagi nak sharing hari ini, itu CBM Nurul Asila. Silakan. Assalamualaikum, morning Kak Baiti. Morning. Alhamdulillah, bangun sihat. Walaupun nak keadaan sakit untuk fast contraction, doakan nasib mudah untuk Asida Salin. Bersyukur sangat juga kita tengok anak dengan suami sihat kan. Kita tengok, ada kawan saya diuji dengan anak demam, 3 orang demam. Anak saya pun hampir demam. Tapi yang kita makan produk kita, alhamdulillah tak jadi demam semua. Alhamdulillah sangat. Bersyukur juga saya forever lagi. Walaupun tak dapat kerjaan yang besar, tapi steady forever. Nak cerita semalam, ada orang down dan saya ni memang dah lama saya tak beli. Saya cuma hantar dan tapi dia tak live group. Baca. Tiba-tiba semalam dia PM. Kak, saya nak RTC. Boleh. Betul. Saya pun COD dan tunjuk demo sekali sebab dia memang tak ada demo lagi. Terus dia kata kita cerita sekali SYJP kan, SYJP set tu. Dia tu berminat, wah murah lah macam tu.
InsyaAllah kat jumpa-jumpa ni saya upgrade ke VIP. Doakan dia untuk VIP saja. Saya rasa macam dah lama saya tak share kata PIK ni. Menyempikan diri sekejap. Alhamdulillah dengan kandungan saya kedua ni tak ada masalah apa-apa. Sebab sebelumnya anak saya yang sulung 20 minggu tu saya dah start edema kaki kan, bengkak kaki. Tapi kan dah 30 minggu tak ada apa-apa. So, doktor kata awak tak ada bengkak kaki lagi. Tak ada. Tahu makan produk apa. Saya punya nurse yang check up saya tu pun dia follow, dia simpan sambil nombor dan dia nampak apa yang saya share dekat status kan. Dia kata, oh awak makan produk forever. Ni semua produk forever tu. Lepas tu ada yang cakap lagi, produk forever kan tak ada CKM. Kita kata tak ada CKM, kenapa tak ada hologram CKM dekat botol ada merah. Saya tanya kan. Dia kata, awak dah lama ke dengan forever ni? 2 tahun dah dengan forever ni. Walau macam mana tu saya start dengan forever juga. Saya lambat ke, saya tak dapat di musisi ke, saya stay buat forever. Saya tahu produk tu saya beli kesihatan dekat forever je. Saya dapat kesihatan dengan limbah forever. Dan dulu saya seorang sakit yang teruk, yang bangun pagi untuk puasa kena makan ubat gastrik. Kalau tak makan tak boleh. Tak boleh nak sebab orang puasa tu hari tu. Dengan produk forever dengan aloe vera ni saya dapat puasa. Alhamdulillah sangat-sangat. Kepala seronok tadi. Saya kata walaupun kita ni tak ada kejayaan yang besar tapi kita stay dengan forever, orang akan cari daripada kita. Walaupun dia sambil downline tu dah lama tak beli, tiba dia minta. Kalau fikir balik, kalau saya tinggalkan forever, orang tak beli kat mana? Siapa? Saya setia je dengan forever walaupun tak banyak sisi apa ke. Orang akan cari kita balik lepas tu. Mungkin dia tak beli time tu. Lepas tu saya tanya balik. Macam seorang makcik ni, dia walaupun setiap bulan dia konsum 2 botol aloe vera. Sampai sekarang, dah tahu lebih dia je aloe vera. Kata, kalau nenek tak minum ni, rasa macam tak sihat badan. Tak sedap badan. Saya kata, tak apa, saya boleh. Saya stay dengan forever. Bila kawan tanya, buat apa ke ni? Saya jual forever, cakap. Saya jadi, tak jual pun. Kalau rasa nak share je saja. Saya kata, oh patutlah nampak selalu betul kuning je. Tapi tak tahu untuk apa. Rupanya kawan-kawan sekolah walaupun dia tak like, tak share komen kita punya Facebook. Tapi dia mengikuti apa kita buat sebenarnya. Wow, tu kata dia dah jadi founder. Itu sampai lecturer saya cakap, ini dia bakal usahawan ni. Dia mesti woman nanti. Ke Allah, cakap amin, doakan saya. Memang asli nampak dia dekat saya nampak perubahan awak sebelum dengan selepas. Sebelumnya awak macam takut nak menghadap dengan orang. Sekarang ni dah bodoh bercakap dengan orang tu, memang tidak aim besar bagi saya nampak. Jadi cikgu yang biasa dengan saya memang takut sangat cakap depan dulu. Memang penakut. Cakap alhamdulillah sejak kita tak boleh combine diri kita dengan orang lain. Tapi kita boleh combine diri kita sekarang dengan sebelum ni. Kita minta doa dekat semua untuk saya selamat bersalin. Lepas tu saya ada kali bersisi sebelum saya bersalin ni. Semenak sangat. Lepas tu saya doakan ke semua berjaya CBM dan Liga Malaysia setiap tahun. Terima kasih. Okey, terima kasih CBN Nur Asila. Subhanallah. Terima kasih atas sharing tu. Nampak apa rupanya kan kita punya downline memang prospek kita walaupun orang tak like, rupanya dia memerhati kita. Memerhati kita yang kita ni tengok kita istiqomah ke ataupun kita ni boleh ke berjaya dalam forever living ni kan. That's why dia orang tu sebenarnya tengah orang kata apa dia orang perhati je kita. So that's why kita kena just istiqomah kan, kena istiqomah buat apa yang nihalah yang disuruh oleh leader, iaitu sentiasa sharing. Okay, so alhamdulillah, okay, terima kasih di atas sharing tadi tu. Okay, so seterusnya ini Kak Wati nak adu-adukan iaitu orang ni memang Kak Wati suka sangat dengar sharing dia, tazkirah dia kan. Sebabnya memang sangat nanti-nantikan baik-baik kata-kata, kadang keluar hadis Al-Quran kan yang menjadi penyejuk hati kita, jadi semangat. So dipersilakan CBM Ustaz Usama. Okay, silakan Ustaz Usama. Sekarang Mbak ada di mana Ustaz Usama? Masih di Masih di luar negara. Subhanallah. Silakan Ustaz.
Boleh unmute Ustaz, unmute. Tak dengar suara tu. Masya Allah. Saya ingatkan saya nombor 3 ke nombor 4 tadi. Macam mana boleh jadi nombor 2 pula ni? Sebab okey tak apa. Saya pun tadi ke bilik air sekejap, lepas tu biasalah kat sini nak bersiap ni musim sejuk ni. Mana tu Ustaz Samar? Okey, saya sekarang ni ada di Barcelona. Subhanallah, Barcelona. Masih di Barcelona. Okay, Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Pagi. Masya-Allah. Allahu Akbar. Jadi Alhamdulillah, kesyukuran saya pada pagi ni. Alhamdulillah, pertama saya bersyukur walaupun kat sini sekarang ni pukul 3.52 pagi lah. Pukul 3.52 pagi. Masya Allah, tapi Alhamdulillah Allah Ta'ala kejutkan saya. Malam tadi saya nak tidur, saya kata besok teppanyaki aku nak join lagi. Minggu lepas, Rabu lepas dah join. Setelah sekian lama, saya ingat 2 bulan lebih kot saya tak join. Malam tadi pun saya nak tidur, saya kata ya Allah aku nak join teppanyaki, Allah kau bangunkan aku. Saya memang tak suka pakai alam ke apa semua. Saya bagi tahu kepada Allah Tuhan saya yang sentiasa jaga, yang tak pernah tidur. Jadi Alhamdulillah, dia bangunkan saya tadi tepat dalam pukul 3 pagi. Saya bangun tengok pukul 3. Kata ni ngamah dengan teppanyaki. Jadi Alhamdulillah dapat join bersama dengan semua aura-aura positif yang ada kat sini. Jadi Masya Allah, itu kesyukuran pertama saya lah. Kesyukuran yang kedua saya nak kongsi kat sini ialah tentang testimoni diri saya sendiri dalam menggunakan produk Forever. Saya memang pengguna tegar lah. Memang pengguna dan peniaga lah. Pengguna tegar produk Forever. Memang saya guna betul-betul. Saya guna betul-betul produk Forever ni. Jadi baru ni Allah Ta'ala uji saya dengan eczema yang teruk. Sebelum saya datang ke Barcelona, saya diuji dengan eczema yang memang teruk lah. Sampai saya tak boleh berjalan, saya tak boleh pakai kasut, saya tak boleh pakai slipper, dan saya terpaksa solat dalam keadaan bien. Siapa tanya tu? ¿Cómo estás? Bien, Alhamdulillah. Todo bien. Jadi saya diuji dengan eczema yang sangat teruk sampai saya tak boleh berjalan dan saya tak boleh solat dalam keadaan berdiri. Saya rukuk pun sakit. Allah Ta'ala uji saya memang teruk lah. Bengkak kaki saya. Saya terpaksa solat duduk. Dan saya terpaksa tempat solat, sebab saya solat ke masjid, saya terpaksa letakkan sejadah khusus, bawa kain khusus, sebab memang nanah tu, air bisa tu meleleh turun kaki saya. Meleleh turun. Jadi memang kena letak kain apa semua sebab dia kena pada kapet. Jadi masa tu Allah Ta'ala uji saya. Tapi kawan-kawan minta saya pergi ke klinik. Jadi saya layan kawan-kawan ni, saya pergi juga ke klinik dan memang saya tak gunalah ubat hospital. Saya tak guna apa semua, tapi saya hubungi Simu Michelle, tanya apa cara saya nak ni. Jadi Alhamdulillah Simu pun Masya Allah, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kebaikan kepada Simu kita, kepada upline kita yang banyak bantu, Masya Allah. Jadi Alhamdulillah saya guna betul-betul dan saya berpantang. Alhamdulillah, saya ingat selepas minggu kot. Selepas minggu perubahan yang ketara lah berlaku pada diri saya. Saya punya bengkak pun dah surut, saya punya ni pun dah ni. Dan Alhamdulillah sekarang ni pulih 100%. Alhamdulillah pulih 100%. Ini semua dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala letakkan. Satu yang kita kena ingat, Masya Allah kat sini, kita kena ingat perkara yang saya nak kongsikan juga hari ni ialah kita kena yakin dengan produk Forever ni. Kenapa? Sebab apa kita kena yakin? Sebab dalam produk-produk Forever ni adanya janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ni kita nak kena highlightkan.
Allah pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala yang ciptakan kita telah berjanji. Apa janji Allah? Janji Allah dalam madu. Asal musaffa fihi shifa'un linnas. Di dalam madu ni adanya kesembuhan untuk manusia. Adanya janji kesembuhan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Jadi Allah Taala dah janji. Allah Subhanahu wa taala yang ciptakan kita semua, yang ciptakan alam ini, telah berjanji untuk memberi kesembuhan kepada kita melalui madu. So kenapa kita tak nak yakin lagi? Kenapa kita tak nak yakinkan orang? Bahkan kita sebagai orang Islam, ya, ramai Masya Allah saudara-saudara Islam kat sini. Kita sebagai orang Islam, kalau kita yakinkan orang ambil madu tu, ataupun orang ambil produk-produk yang terkandungnya madu, Masya Allah banyak produk-produk kandung madu. Kita punya propolis, kita punya pollen, kita punya royal jelly. Subhanallah, ini semua produk-produk madu ni. Dengan sebab kita punya keyakinan dan kita yakinkan orang ambil produk madu tadi, menyebabkan orang tu yakin dengan produk madu tu, so kita akan boleh banyak perkara. Pertama sekali, bisnes kita makin maju. Yang kedua, yakin kita sendiri pun makin bertambah. Yang ketiga, yakin orang pun makin bertambah. Dan yang keempat, kita punya pahala makin berkali ganda. Kerana orang yakin, maka kita pun pahala kita pun berkali ganda. So saya tengok dalam Forever ni, Masya Allah, ini adalah satu perniagaan yang mana bukan setakat kita nak jana income dunia, bahkan kita boleh jana income akhirat kita. Masya Allah. So bila kita letakkan perkara ni depan kita, kita buat dengan penuh yakin, maka kita, orang kata apa, maka kita akan rasa bahawa kita perlu buat. Bahkan saya bagi tahu kepada kawan-kawan saya apa semua, saya buat Forever ni, ini adalah satu perjuangan untuk saya, perjuangan dunia dan akhirat saya. Pertama sekali, perjuangan dunia saya ialah untuk income saya, untuk keluarga saya. Yang kedua, akhirat saya ialah bagaimana saya nak jana income akhirat saya sebanyak yang mungkin dengan saya yakinkan manusia yang produk-produk sunnah. Madu, zaitun, minyak zaitun, kita boleh yakinkan orang bahawa inilah minyak yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan minyak zaitun. Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur malam dia menggunakan minyak zaitun sehingga basah rambut baginda. Jadi kalau Rasulullah guna, Rasulullah pun minum minyak zaitun. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam guna, maknanya ianya datang daripada Allah dan pasti dalamnya ada kebaikan. Lepas tu, apa lagi dalam produk kita? Dalam aloe vera, memang semua kita makruf kat sini, semua dah tahu dah. Dalam aloe vera, yang mana dia adanya janji Allah Subhanahu wa taala, janji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kalau kita, terutamanya orang Islam, kan, saudara-saudara kita dan yang bukan Islam pun boleh guna, tak apa, tak ada masalah, gunakan hadis ni dengan penuh yakin. Perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan aloe vera ni sangat luar biasa sebenarnya. Madza fil amrayni minasy-syifa. Rasul kata begitu luar biasa sekali dalam dua perkara ini dari segi kesembuhan. As-sabiru was-safa. Dalam adanya dalam aloe vera dan juga biji safa. Jadi sebenarnya perkara ini kita kena highlightkan betul-betul dalam kita punya bisnes. Bukan kata kita nak guna dunia, nak guna akhirat untuk dunia. Tidak, bahkan kita nak promosikan. Kita nak promosikan produk yang diguna pakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yakinkan umat dengan produk ni. Kita pertama sekali yang buat produk Forever ni, kita pertama sekali kena yakin. Kita yang pertama sekali. Dalam patah Arab kata apa? La yakuna muslih illa ba'da salih, ba'da an takuna salih. Kamu tidak akan mungkin jadi orang yang boleh membaiki orang lain selagi mana kamu sendiri tak terbaiki. Begitu juga kamu tidak akan mungkin nak
Orang kata apa, nak yakinkan orang lain dengan produk kamu, dengan bisnes kamu, selagi mana kamu tak yakin dengan bisnes kamu. Selagi mana kamu tak yakin dengan produk kamu. So ini perkara yang bagi saya, sebab tu dalam kita punya 5 tindakan tu, pertama sekali ialah menggunakan produk. Jadi bagi saya ini adalah satu rukun utama dalam kita buat business forever, iaitu yakin dengan produk dan kita guna produk. Saya alhamdulillah keluarga saya memang anak demam ke apa ke, saya cakap dengan penuh yakin bahawa ini dia. Ini madu ada, ini B-propolis yang ada kandungan dalamnya madu. Ini semua ini adanya janji Allah Ta'ala dalam perkara ni, kita guna dengan yakin. Dalam ubat-ubatan lain tu tak ada janji Allah. Saya tak kata, saya tak menafikan dan saya tak menafikan ubat lain. Tapi saya kata tak ada janji Allah. Dalam ni adanya janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So kita guna dengan penuh yakin, maka insya-Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan sembuhkan kita. Sebenarnya ada satu kisah, saya takut terlalu panjang. Ada satu, mungkin saya cerita sikit. Boleh, ada satu boleh, kisah boleh ya? Boleh insya-Allah. Berkenaan dengan yakin, ada satu kisah, satu orang sahabat datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi tahu, ya Rasulullah, adik saya sakit perut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arahkan sahabat ni, kamu ambil madu, pergi bagi minum kepada adik kamu. Pergi bagi minum kepada adik kamu. Jadi dia bagi minum kepada adik dia. Adik dia minum sekali, perut makin sakit. Jadi dia datang mengadu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, perut adik saya makin sakit ya Rasulullah. Rasul kata, pergi bagi minum madu. Kali kedua balik bagi minum madu, makin sakit. Kalau kita buat apa? Tak jadilah buat business forever ni pun. Tak naklah, tak jadi pun. Tinggallah. Datang kali ketiga, Rasul suruh bagi minum lagi. Kali ketiga bagi minum, makin sakit. Bagi tahu Rasul, makin sakit Rasulullah. Rasul kata apa? Kadzdzaba batnu akhik, perut adik kamu tu pendusta. Wa sadaqallah, dan benarlah kata-kata Allah, kata Nabi. Perut adik kamu tu dusta, tapi tak akan mungkin kata-kata Allah Ta'ala tu dusta, tipu. Jadi bila kamu pergi bagi minum, kata Rasulullah, pergi bagi minum kali keempat, perut adik dia terus Allah Ta'ala bagi sembuh. Jadi nampak tak? Kat sini, kadang-kadang Allah uji kita. Bila kita buat bisnes yang betul, ataupun kita ambil pemakanan yang betul, yang ada dalam hadis, mungkin Allah Ta'ala nak uji kita punya kesetiaan, keyakinan. Dan saya yakin setiap orang yang dah ada di kemuncak, macam Sifu, macam kita punya, orang kata apa, kita punya Kak Miza, orang-orang yang dah ke depan, Ina, kecil, apa semua ni. Saya yakin pasti mereka banyak diuji nak sampai ke tahap tu. Tetapi dalam ujian tadi, kita kena pegang apa yang Rasulullah cakap. Kadzdzaba batnu akhik, pendustalah perut adik kamu, tetapi tak mungkin kata-kata Allah Ta'ala itu dusta. Jadi apa maksud dia? Mungkin cara kita yang tak betul. Cara kita yang tak betul. Bukan bisnes yang tak betul. Bukan produk yang tak betul. Cara kita itu yang tak betul tu, so kita kena selidiki balik. Apa kesilapan kita? Kenapa orang lain boleh berjaya? Kenapa orang boleh sampai ke puncak? Orang lain buat bisnes yang sama. Buat perkara yang sama. Kenapa saya tak boleh sampai? Dan kenapa mereka boleh sampai? So kaji selidik, mungkin pendustanya saya, mungkin silapnya saya, bukan bisnes. Silapnya cara saya makan, silapnya cara saya guna produk. Kalau mungkin kita punya downline bagi tahu, ataupun kita punya customer bagi tahu makan pun tak sembuh-sembuh, kita jangan cepat, orang Kelantan panggil cepat hogeh. Jangan cepat, kita cepat goyang. Kita kena yakinkan dia bahawa ini adalah produk yang terbaik. Bukan saya kata yang terbaik, ini adalah produk yang datang daripada Allah dan Rasul yang ciptakan dunia dan akhirat. Jadi guna dengan yakin. Maka insya-Allah bila guna dengan yakin, Allah yang akan bagi sembuh. Saya ni kalau sembang panjang. Saya rasa cukup dulu setakat tu dulu. Moga perkongsian saya daripada bumi Andalusia ni menjadi asbab kebaikan untuk semua. Dan insya-Allah pagi ni saya akan
sekarang ni pukul 4 pagi. Saya ada janji dengan kawan dalam pukul 8 pagi nak pergi ke Center Forever Barcelona, insya-Allah. Jadi insya-Allah nanti kita ambil video, buktikan bahawa Forever ada di mana-mana. Insya-Allah. InsyaAllah. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih kepada semua doakan saya. InsyaAllah saya balik 12 hari bulan 1 ni sampai Malaysia. Nak boom balik, nak boom Forever ni di Kelantan, insyaAllah. Okey, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz Usama di atas peringatan kita tadi kan. Subhanallah, memang di situlah ada ayat Al-Quran, ada hadis, ada sirah kan, yang membuatkan kita mengingat tentang Rasulullah SAW, tentang kebesaran Allah Subhanallah. Dan itulah kita memang kena perbetulkan niat kita kan, ikhlas nak bantu orang seramai mungkin dengan ikhlas. Sebabnya bila kita ikhlas ni, insya-Allah Allah akan temukan dengan kita dengan orang yang betul-betul nak kita dapat bantu dan sudi dibantu. Sebab ada juga kita ni kadang-kadang kita jumpa orang tu memang tak sudi dibantu kan. Kan, so that's why alhamdulillah kita minta pada Allah SWT untuk kita ditemukan dengan orang yang insya-Allah yang terbaik bersama kita. Okey, seterusnya Kak Waiti nak panggil speaker yang hebat seterusnya, iaitu CBM Zuraidah Cik Ha. Assalamualaikum, selamat pagi CBM Taiti kita, Masya Allah. Hebat hari ni bila bangun pagi buka kita punya teppanyaki dan nampak walaupun di sebalik selubung tu boleh nampak senyuman di mata dia. Kan? Okey, orang kata smiling eyes kan. Okey. So alhamdulillah, first bersyukur sekali pagi-pagi dah dapat semangat daripada kita punya sharer kan, daripada Asila tadi. Lepas tu tambah pula dengan Ustaz Usama. Terima kasih Ustaz, banyak sangat menjentik saya pagi ni. Banyak yang saya salin ni. Okey, memang kenalah dengan kita punya 9 nilai tu kan, yakin dan setia. Itu yang pertama, tak kira lah dari segi bisnes ataupun dari segi produk. Betul tu, perkongsian tentang sahabat Nabi, sahabat Rasulullah SAW tu, itu memang best gila lah kalau cerita ke orang kan. Kau dah cuba, itu macam healing, sometimes healing process tu pun menguji kita ni sebagai orang yang memperkenalkan produk tu kepada customer kan. Alamak, dia dah ada healing process, aku ni macam mana. So sebab itulah Masya Allah, BOI ni dah sediakan kelas yang sangat-sangat hebat. Of course kita punya speaker healing process kita yang jadi host pada hari ini, kita punya CBM by T dah cerita dah pasal healing process. Dia dah tunjuk dah macam mana customer beliau sendiri yang ada healing process, yang daripada penyakit tu kita tak nampak sangat dia teruk, tapi selepas dia amalkan produk yang sangat-sangat hebat, dia jadi lagi teruk. So kita ni sebagai orang yang memperkenalkan produk tu jangan mudah melata. Kita kena ada ilmu, barulah kita takkan jadi, alamak kita sendiri pun dah hilang keyakinan tu kan. Masya Allah, sangat-sangat hebat lah Ustaz. Terima kasih banyak-banyak. Okey, memang hadis tu kenalah Rasulullah cakap kan. Kadang-kadang tu mungkin cara kita yang tak betul, tapi apa yang Allah bagi tu semuanya yang hebat. Macam contohlah kita berada dalam Forever ni, kenapa bukan Kak Azul nak kata orang lain, mungkin Kak Azul sendiri, kenapa orang lain dah capai kejayaan kan? Kenapa aku belum capai? So kena selidik balik, mungkin cara kita yang salah. Walaupun kita ni dah diberikan dengan sistem, kita balik-balik, check balik. Sistem ni aku ikut ke tak? Aku ikut ke tak? So check balik satu persatu dan fahami balik sistem yang sedia ada, yang Sifu dah sediakan untuk kita, BO International 9333 tu. Kita check balik. Sedangkan CBM Rawani dah sediakan bagi cantik dah. Dia dah buat dah mind mapping tu untuk kita tengok balik ikut susunan yang betul. So insyaAllah kita semua akan sama-sama bila kita selidik balik, kita muhasabah diri orang panggil kan. So kita akan dapat yang terbaik untuk diri sendiri insya-Allah, sebab apa yang dijanjikan oleh Allah tu tak menipu. Kata Kak Zul baca dalam satu buku ni, rezeki tu dia dah tahu dah alamat Tuhan dia. So hanya Tuhan dia yang nak tentukan bila masa rezeki tu datang. Okey, so jangan takut semua orang ada rezeki.
Cuma kita yang menentukan bila rezeki itu akan datang. So hari ni Kak Zu nak share satu lagi Kak Zu nak ucapkan tahniah kepada Sifu dan Simu kita yang mendapat anugerah doktorate dekat Dubai sana. Masya Allah, kita ni statement Sifu semalam kan, kita bukanlah berada di bawah satu grup yang hanya ada melahirkan tesis yang pertama mengenai MLM di Malaysia, tapi kita merupakan satu grup yang lahirnya doktorate dalam MLM. Daripada Sifu dan Simu sendiri, tahniah dan bersyukur berada dalam BO International 9333. So hari ni Kak Zu nak bagi satu tips tentang macam mana kita nak boostkan confidence kita. Macam kita semua tahu, kalau kita tengok semua speaker ni cakap hebatnya, dia orang confident yang bercakap depan orang. Tapi setiap orang dia ada jalan-jalan menelusuri dia tu yang orang tak nampak. Duduk atas pentas tu gugup ke, macam mana ke kan. So hari ni Kak Zu nak bagi 3 tips. Kalau you all rasa saya nak share dalam Teppanyaki ni pun saya takut kan. So macam mana kita nak boostkan confident tu? Okey, dia ada 3 cara. Yang pertama, kita kena stop comparing kita punya diri ni dengan orang lain. Kalau kita tengok kejayaan orang lain, kita rasakan alamak macam mana aku nak share, aku tak ada kejayaan. Aku tak ada achievement pun untuk minggu ni nak share dalam Teppanyaki, sedangkan orang tu dah ada dah. Dia dapat 5 VIP, dia dapat 10 VIP, dia ada appointment. Dia ni ada appointment 3. Tapi aku ni tak ada hari ni. Tapi kita bayangkan dalam diri kita ni, kesyukuran itu adalah yang pertama. Kesyukuran kita dapat hidup, kesyukuran kita dapat bernyawa, kesyukuran kita masih sihat bersama dengan produk Forever Living. Dan kesyukuran kita bila ada dalam Teppanyaki ni, kita akan dapat banyak tips, banyak ilmu sebenarnya. So itu yang perlu kita syukurkan dulu, dan kita jangan comparekan diri kita dengan orang lain. Kalau kita compare, kita memang tak akan share. Aku tak ada kejayaan yang besar, buat apa aku nak share? Tapi apa yang kita boleh share adalah semangat kita. Itu pun akan memberikan semangat kepada orang lain lagi. So tips yang kedua, kita kena terus belajar. Sebab apa? Bila kita punya ilmu tu meningkat, confident kita pun akan meningkat. Sebab itulah ada sistem day dalam BO International ni untuk kita hadirkan diri daripada hari Selasa untuk Bahasa Melayu, hari Khamis untuk Chinese dan hari Sabtu untuk International English. Dan kita ada juga Teppanyaki ni untuk kita tambahkan ilmu kita lagi. Mungkin kita tak dapat ilmu tu dalam kelas because yang datang sharing pada Teppanyaki ni orang kata sometimes orang yang rare, tiba-tiba je dia dah angkat tangan. Orang yang first time untuk share ataupun orang yang baru dalam Forever ni kan. And then yang ketiga, kita mulakan dengan langkah yang kecil. Ini memang selalu kita dengar lah, mulakan dengan langkah yang kecil sebab langkah yang kecil tu akan membawa satu langkah yang lebih besar lagi. Sebab apa? Ada setengah orang dia tak boleh nak pergi sprinter, dia tak boleh nak pergi laju terus. Ada setengah orang kalau dia pergi laju, yes, dia akan berada di puncak. Suddenly dia tak boleh nak sustain, dia akan turun. So apa yang kita buat? Kita buat sikit-sikit, insya-Allah ianya akan menjadi, dia tidak akan menjadi beban kepada kita, dia lama-lama dia akan menjadi habit. Sama juga Kak Zu share satu ceramah daripada Ustaz Azhar Idrus. Dia kata kalau kita nak buat sesuatu, contohnya kita nak bangun malam, kita nak bersolat, buatlah 2 rakaat dulu. Tak mampu nak buat lebih, buat 2 rakaat dulu. Lama-lama ianya akan jadi habit. Kalau kita nak buat 4, 6, 8, semua tu akan jadi mudah sebenarnya. Okey? Sama juga dalam Forever, especially kalau kita nak share dalam Teppanyaki ni, takutnya aku nak share, nak bercakap depan orang 1000 orang. Tapi bermulalah dengan Teppanyaki ni, kita ada 100 lebih orang. Sometimes ada 200. So lama-lama bila you dah start bercakap depan beberapa orang ni, mungkin you start dengan bercakap dengan you punya grup sendiri. So berlatih daripada situ, lama-lama you akan boleh bercakap di depan 1000 orang ataupun ribuan orang lagi. Kerana kita bersedia untuk berada di pentas dunia untuk ambil cek CBM, berucap di beribu-ribu orang nanti. Confident tu akan datang walaupun progres tu kecil, tapi ianya akan berkekalan dan progres tu akan meningkat mengikut masa selagi kita berusaha untuk memperbaiki diri, insya-Allah. So itu saja perkongsian daripada Kak Zu untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih CBM Kak Zu di atas tips yang banyak sangat tadi kan. Subhanallah. Dan Kak Zu ni merupakan salah seorang
MC pada Kickstart pada 7 bulan 1 nanti. So kalau anda semua nak tengok Kak Azu bercakap lagi kan sebagai selaku seorang MC, jangan lupa daftarkan diri pada Kickstart nanti ya. Okey, nanti Kak Wati akan di akhir rancangan nanti Kak Wati akan announce balik semula tentang Kickstart kita. Okey, so seterusnya. Okey, Kak Wati nak alu-alukan pengongsian atau sharing daripada ni JLT ya, JLT. Kak Wati kena sebut JLT ni sebabnya beliau dah jadi international speaker ya. Dah berucap di pentas antarabangsa. So dipersilakan JLT Rawani. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya-Allah. JLT Baiti. Saja je tahu. Okey, alhamdulillah. Okey, assalamualaikum. Good morning semua jutawan-jutawan. Okey, BO International yang hebat, yang baik hati, yang gembira, okey, yang banyak-banyak sangat rezeki. Okey, sangat-sangat happy dapat share dekat Tempayaki pagi ni. Okey, walaupun banyak kali nampak muka Kak Wani, I don't care. Okey, Kak Wani selalu pesan dekat Kak Wani downlines, you kena tamak. You kena tamak. Dekat Forever you kena tamak. Sebab dari dulu Kak Wani belajar dengan JLT kat PIDA, orang tamak selalu untung dekat Forever ni. Orang tamak selalu untung dekat Forever ni sebabnya, okey, sebabnya bila kita tamak, kita akan dapat banyak sangat kelebihan dekat Forever. Percaya tak? Percaya tak? Okay, dan benda tu memang betul lah. Bila kita tamak untuk satu, kita ada banyak benda kita boleh tamak dekat Forever ni. Okay, kalau kita nak dapat kejayaan yang besar, ada jenis-jenis tamak dia lah. Okay, tamak. Okay, tamak untuk contribute. Kak Wani nampak, okay, Kak Wani punya hidup dekat Forever ni sangat-sangat berubah. Okay, banyak sangat keajaiban rezekinya. Bila Kak Wani banyak contribute, dan bila kita contribute tanpa tapi. Macam tadilah CBM Kak Zu cakap, kita jangan compare kita dengan orang lain punya kejayaan ni. Dia macam ni tau. Dia bukan macam dia jangan compare yang dia boleh lah, aku belum berjaya lagi lah. Kalau kau cakap macam tu sampai bila-bila kau tak berjaya. Tapi dia boleh, tak apa. Bermula dengan mulakan dengan langkah yang kecil kan. Betul, itu memang betul. Jadi kena buat. Jangan maknanya sebab aku belum dapat kejayaan besar-besar, aku belum CBM, belum manager, belum supervisor, aku tak nak share dekat Tempayaki. No, you kena contribute. Okay? Sama juga ni benda ni kena jadi habit tau. Kena jadi habit, rajin contribute. Kau ni daripada kau ni assistant supervisor lagi, kau ni dah alhamdulillah kau ni dah tahu bahawa kalau kita contribute tu, the more I give, the more I get. Faham? Tapi benda ni ramai lagi yang belum praktik. Ramai sangat yang belum apply. Even my downlines pun. Okay? Sampai kita kena berkali-kali pesan, aktif dekat grup. Aktif dekat grup. Kalau Kak Wani diam, wahai Kak Wani diam tu, Kak Wani tengah buat kerja, Kak Wani kena buat slide kan. Kak Wani jadi speaker, berapa kali Kak Wani jadi speaker kan. Jadi speaker tu, jadi speaker ni. Kau ni diam, jadi kau ni kenalah terpaksa dah diam dekat grup tu untuk buat kerja kan. Tapi time aku diam tu lah semuanya diam. Faham tak? Bila you nak, kau ni cakap, okay, you kena treat the group ni macam you punya own group. Kalau kita tak berada di level macam tu, you takkan ada group sendiri later on. Siapa nak ada group sendiri? Siapa nak ada group sendiri, PNM sendiri yang ramai-ramai? Satu group ada beratus-ratus orang. Siapa nak? Siapa nak? Kalau nak, kenapa you tak treat group you sekarang, walaupun ada CBM dalam tu kan? Kenapa tak treat macam tu? Kenapa tak treat itu macam your own PNM? Nanti bila dah manager ke, biasa bila dah manager, you punya, kita punya, apa yang kita buat lah, kau ni tak tahu lah kalau team lain kan, tapi kalau dekat Ujak Circle, kalau dah manager, you punya PNM semua kena keluar, duduk dekat you punya group je. Tak duduk dah dalam PNM CBM. Atau PNM manager lain. Cuma you manager yang tinggal dalam group CBM. Sebab apa? Sebab kita nak bagi you punya PNM nampak you punya credibility. Kan? Kalau daripada sekarang you tak develop credibility tu, macam mana nak buat? Macam mana nak jadi? Okay? Sebab kita ni nak dapat apa yang kita nak, kita kena jadi dulu. Ini memang betul juga.
So itulah. Dan kita Kak Wani ni jenis segan kalau kena tegur dengan leader banyak kali. Sangat-sangat segan. Kak ni jenis yang kalau dah leader pesan, leader dah cakap tu sekali, okey jangan buat, okey jangan buat. Kalau dia kata suruh buat macam ni, aku kena buat macam ni. So jadikan habit. Buat sampai jadi habit, rajin dalam grup apa semua kan. Okey. So korang dalam grup korang macam mana? Okay. So check balik. Tamak tak? Kalau you tamak contribute, rezeki akan tamak datang dekat you. Ayalah. Okay. Itu sebab korang selalu tanya macam mana dia dapat? Macam mana dia dapat? Kan? Macam mana dia senang je dapat VIP? Macam mana dia senang je dapat orang nak beli tu beli ni? Okay, boleh tengok dia banyak contribute. Okay, benda ni boleh nampak. Orang yang suka, betul lah orang yang bila leader cakap kan, kalau kita ni suka jadi CCTV, tunggu aja kan. Rezeki tu pun dia CCTV je lah kat kita. Dia tengok aja kita. Aku pergi bagi yang banyak contribute. The power of sedekah. The power of sedekah. Memang kot dia guna bahasa tamak contribute kan. But believe the power of sedekah. Okay. Sedekah yang paling kat ni, yang paling best, sedekah yang banyak bagi keajaiban ya. Sedekah menggembirakan upline. Faham tak? Kalau korang tak reti nak gembirakan upline, you punya downline takkan gembirakan you. You punya customer takkan gembirakan you. Percayalah. Orang yang dah bawa you masuk dalam Forever, bisnes paling cantik dalam dunia, ada 50 sebab semalam 51 dah tambah. Sebab Sifu dah jadi doctorate dalam MLM, dah tambah jadi 51. Kau nak berapa lagi? Nak jadi 100? Boleh. Kau ni boleh bagi 100. Lepas tu tambah lagi. Tiap-tiap hari bertambah sebenarnya. Kan? Masya Allah. Okay. So, orang yang bawa you masuk, tak kisahlah you punya upline ke atau ataupun you punya, especially you punya direct upline. Okay. And then you punya upline yang bertungkus lumus dalam group tu. Kan? Itulah the power of Forever is the power of love. Love ni. Okay, bila kita bagi great love dekat kita punya team, kita bagi great love dekat kita punya upline kan. Rezeki kita masya-Allah sangat-sangat ajaib. Kalau dalam magnet rezeki ni merawat terumbu karang kita. Membahagiakan dan memuliakan orang lain, di situlah rezeki kita. Okay. Sangat-sangat best. Ni itulah ramai orang tak faham benda ni. Masya Allah, kenapalah nak contribute dekat team dekat dalam group tu kan. Banyak sangat persoalan, banyak sangat alasan. Tu sebab rezeki pun banyak alasan nak datang dekat you. Rezeki pun dia ada alasan dia kenapa tak datang kat kita. Okay, percaya tak? Sebab dunia ni semua adalah energi. Apa energi yang kita hantar, apa energi yang kita bagi, itulah energi yang kita dapat balik. Kita energi kedekut lah datang. Faham tak? Faham tak benda ni? Energi. Semua dalam dunia ni adalah energi. Energy is everything. Everything is energy. Trust me. You punya sel sampai ke nuklear, sampai ke atom tu pun adalah energi. Faham tak? Tu sampai ke langit, ke bintang, ke bulan paling besar, yang lebih besar, ke bintang paling besar, lebih bintang yang lagi besar daripada matahari itu pun adalah energi. Tahu tak? Pasir, tanah. Ni buku pun ada energi sebab dia datang daripada kertas, pokok kan. Plastik ni pun semua daripada hidrokarbon, energi daripada fosil dalam laut sana kan. Apa ni lagi apa? Kayu, batu, besi semua energi, semua ni kena limit energi. Jadi energi ni dia tidak terhapus. Dia tidak akan terhapus tapi dia diubah. Dia transfer ke satu. Transfer. Faham tak? Jadi apa energi transfer yang kita bagi? Apa? Kalau energi kita nak angkat tangan kat tempat kaki pun kan? Macam itulah, tu satu hal lah. Okey, lepas tu apa lagi? Samalah dalam grup, dekat social media, apa energi yang kita nak transfer dekat dalam dunia ni? Apa energi yang kita bagi, itu energi yang kita dapat balik. You bagi energi lemah, malas, lemau, you dapat balik rezeki lemah, malas, lemau tu semua. Dapat balik. As simple as that. You active, you proactive, you ada inisiatif, positif, semua yang energi tif tu. Masya Allah, you akan dapat balik dengan sangat-sangat happy. Itu sebab kau ni selalu, daripada dulu kau ni selalu cakap,
kau ni selalu cakap daripada awal kau ni buat Forever, kau ni cakap kau ni selalu, alhamdulillah kau ni tiap-tiap hari dapat berita gembira dekat Forever ni. Walaupun pada hari itu kau ni dapat berita tak best, kau ni tetap cakap alhamdulillah tiap-tiap hari aku dapat berita gembira dekat Forever ni. Kan. Lepas tu memang ya Allah, lepas tu memang tiap-tiap hari kau ni dapat berita gembira. Satu persatu. Sampai kan ada orang WhatsApp kau ni, dia PM kau ni, Rawani, you've been doing so amazing. Dia cakap macam tu. Dia baru friend lah dengan Kak Wani kan. Tak barulah. Tapi dia tengok kau ni macam asyik dapat ni macam-macam kau ni dapat. Hari-hari kau ni update Facebook kan, macam-macam kegembiraan dia. Jadi dia nampak your life have been doing so amazing, dia cakap. Dia terkejut, dia cakap. Allahu Akbar kan. Itulah energi yang kita transfer kan. So dan yang terbaru alhamdulillah kau ni pun sangat-sangat happy bila interview Kak Wani dengan isteri kepada Presiden tau, Masya Allah. Okay, dia macam Presiden macam diinterview oleh isteri Perdana Menteri gitu. Perasaan dia, faham tak? Korang rasa? Kan, korang rasa macam mana? And Presiden kita multi-billionaire tau. Dia lagi kaya daripada Perdana Menteri kita. Dia lagi kaya daripada, dia lagi hebat. Dia menakluk. Okay, Presiden kita menakluk 170 negara. Dia bukan menakluk, dia memimpin 170 negara. Memanglah dia pimpin daripada segi bisnes kan. Masya Allah. Dia pimpin 160 buah negara. Dia punya kekayaan, dia punya followers kan, lagi ramai daripada rakyat Malaysia sendiri. Jadi itulah bila dah tengok belum video tu? Dah tengok belum? Okay, so Kak Wani sangat happy. Itu pun satu rezeki yang ajaib sebab tak sangka juga Kak Wani jadi speaker dekat Eagle Manager Retreat Cancun bulan Oktober hari tu. Masa dekat backstage tu memang kita orang tunggu kat belakang tu kan. Tunggu kat belakang sebelum turn. So memang ada Cynthia dengan Greg duduk kat situ juga. Dia macam lounge kat situ tau. Dia ada sofa, ada TV, everything dekat backstage tu. Ada ada makanan, ada food apa semua ada kat situ. Ada table-table, dia macam lounge kat situ. So diorang duduk kat belakang tu tengok lah kan. Okay, so tak sangka lah. Okay, mula sebelum Kak Wani bagi speech tu, okay lah, diorang just duduk kat situ je lah kan. Kak ni pun duduk kat tepi. Okay, lepas tu tak sangka bila Kak ni habis je bagi sharing, Kak ni turun je tangga daripada backstage tu, diorang terus sambut tau. Ni Presiden Greg dengan Cynthia dua-dua datang sambut kan, terus peluk, Rawani, you are so amazing, apa semua, thank you so much. Dan dia cakap thank you kat kita berapa kali dah. Masa dekat JB pun Greg dengan Aiden duk cakap thank you dekat Kak Wani. Ya Allah, aku rasa macam kan, kita ni memanglah manusia biasa je kan. Tapi memang penghargaan diorang tu luar biasa. Itulah maknanya dia the power of love kan. The power of dia appreciate people kan. Buat kita lagi semangat kan. Buat kita gembira. Itulah and then lepas tu Cynthia terus cakap, I'm going to interview you this afternoon. Lepas tu, really? Cakap kan, interview apa? Lepas tu Greg cakap, no worry, simple question cakap. Dia tak pergi tahu tau question dia apa. Dia nak interview je. Kau ni pun tak tahu. Okay, kau ni pun tak pernah tengok dia punya kau ni pun tak perasan yang dia punya program In Your Shoes tu. Kau ni tak perasan sebenarnya. Sebab kau ni tak follow pun, dia tak tahu pun dia ada Facebook. Okay, sebab kita selalu tengok dekat HQ Global punya FB kan, IG kan. Kita tengok kat situ je lah. Rupanya ada Facebook. Okay, Masya Allah. Alright, so jadi and then tengah hari itulah, lepas dah habis training, kita habis training Eagle Manager tu dah pukul 12.30. Lepas tu kita bergambar lah, nyanyi lah dengan BOI semua kan. Wah, sangat best. Lepas tu pumpang-pumpang, dah pukul 1.30. Okay, mak nak makan, nak lunch kan. So kita pergi lunch pula. Wah, okay, sangat seronok lah kita lunch dengan sedap sekali. Lepas tu pukul 2 kau ni dah kena get ready untuk interview tu. Okay, so dia punya perasaan masa tu, rasa dia, apa soalan dia nak bagi, itu je lah kan. Harap-harap aku boleh jawab lah semua. Lepas tu harap-harap aku boleh jawab lah semua. Lepas tu bila dah sampai dekat tempat interview tu, wah, diorang dah setting apa semua. Okay, lepas tu tunggu Greg dengan Cynthia.
Lepas tu diorang datang dalam 2.20 macam tu. Lepas tu Cynthia pun brief lah. Dia pun sembang-sembang dengan Kak Wani apa semua. Lepas tu dia brief lah. Okay, saya akan tanya awak soalan yang biasa awak buat. Okay, saya akan tanya your story ke apa your story, macam mana you handle challenges macam tu. Oh, okay. Lepas tu okay duduk. Lepas tu dia terus tanya tu, dia terus wah, masa tu memang berdebar. Masa start tu berdebar sebab Cynthia dengan very lively kan. Korang kan tengok video tu kan, dia dengan cerianya, dengan apa kan. Aku ni alamak, apa soalan dia nak tanya ni sebenarnya. Apa dia nak tanya, maknanya exactly soalan apa tu kau ni tak tahu. Maknanya tak ada skrip. Tak ada skrip you all. Okay, tak ada skrip. Ya Allah. Lepas tu tapi bila dia tanya tu alhamdulillah lah kau ni dapat jawab. Memang awal-awal tu macam blank, macam blur sikit lah apa aku nak cakap ni kan. Tapi bila kita dah start cakap tu kita dah tahu dah, kita dah tahu dah apa nak cakap seterusnya. Nak start tu memang nak kata terketar tu memanglah macam yang semua orang selalu rasa lah kan, berdebar ke terketar ke kan. Blur, hilang perkataan masa awal-awal macam tu. Tapi bila you dah cakap 2 minit, 3 minit kan, dia akan jadi lancar je. Sebab especially bila soalan-soalan yang ditanya tu adalah jawapan-jawapan dia adalah apa yang kita hari-hari buat. Apa yang kita hari-hari buat. Kalau kita tak buat hari-hari, kalau tak jadi habit kita, tak jadi memang kita tak contribute, kita tak involve, tak ikut sistem, tak follow rules, everything. Kalau kita tak buat benda tu, kita tak boleh jawab soalan tu. Betul tak? Kan? Jadi itulah sebenarnya bila kita banyak praktis bercakap, ya, banyak bercakap, banyak contribute, ya, banyak ikut apa yang leader ajar, banyak ikut semua yang leader ajar, kita kena ikut, buat. Itulah cara yang betul. Kenapa belum berjaya? Sebab kita tak ikut apa yang leader kita cakap, apa yang leader kita suruh. Apa yang leader suruh, buat. Okey, jangan tunggu leader buat baru nak buat. Apa yang leader suruh, buat. Lepas tu tak payahlah sampai leader kena cakap banyak-banyak kali kan. So buat, lepas tu kita benda tu akan jadi satu persediaan lah untuk kita. Anytime kita dipanggil untuk untuk bercakap, anytime boleh. Faham tak? Dia macam tu. Korang suka tak jadi speaker sebenarnya? Korang kena tanya diri sendiri. Aku suka tak jadi speaker? Aku suka tak public speaking? Cuba tanya diri sendiri. Suka tak? Kalau suka, jawab suka. Dia macam tu. Dia kalau you nak berjaya dekat dalam bisnes, you memang kena untuk menonjolkan diri. Memang kena. Okay? Sebab itu semua bukan untuk kita riak, megah, takabur apa semua. Tak. Tapi untuk diri kita sendiri. Develop diri kita. Kita bermula daripada tak reti cakap. Kena bercakap lah. Barulah dia jadi reti. Kan? Siapa yang suka? Kan? Kalau siapa yang share kat Tempah Yakin, maknanya dia sukalah. Kalau selalu asyik share je, dia sukalah tu maknanya. Yang jadi MC, jadi speaker, dia memang sukalah. Okay? Banyak-banyak contribute. Okay, so the power of contribute sangat menghasilkan rezeki-rezeki yang ajaib. Ingat, the power of contribute. Tamak untuk contribute. Okay, kita bukan contribute duit dekat Forever, dekat team kita, tapi kita contribute ilmu yang boleh membuatkan diorang dapat duit. Kan? Kita tak tahu. Mungkin kita punya apa yang kita share tu simple je, bodoh-bodoh je. Tapi kita tak tahu itulah yang orang lain guna dan orang lain tu dapat rezeki. Kita tak tahu tau. Faham tak? Sebab kita dah letak niat. Sebab kita dah letak niat kat situ. Niat yang baik, dia akan jadi benda yang baik. Aku share ni sebab sebab orang lain boleh guna dan dapat rezeki. Lillahi ta'ala. Kan? Faham tak? Niat yang baik akan dapat result yang sangat-sangat baik. So the power of contribute sangat penting lah. Alright? Okay. Tu je yang Kak Wani nak. Kak Wani nak beritahu lagi satu. Just nak share. Kak Wani ni dah buat kan bila kita buat iklan dekat FB, lepas tu kita share dekat grup-grup FB kan. Kan kita share dekat grup-grup FB, ada banyak grup lah, grup penduduk ni lah, grup itulah, grup inilah kan, kita share kita punya iklan kan dekat grup-grup FB.
Kak Wani ni sebenarnya dah daripada tahun pertama Kak Wani buat share dekat grup FB tu, Kak Wani belum dapat belum dapat customer, belum dapat VIP daripada situ, belum. Berbanding macam Kak Lila, dia buat sharing dekat FB group tu, dia dapat manager Ria daripada Lahad Datu. Dapat manager Lepas tu macam CBM Mia, dia dapat manager Kak Fakiah. Betul tak silap Kak Wani kan? Seingat Kak Wani lah. Sorry kalau tersilap kan? Dia buat share kat grup FB tu. So manager ni nampak kan. So diorang nak beli produk, lepas tu nak buat bisnes. Buat bisnes sampai jadi manager. Masya Allah. So diorang dapat macam tu. Kak Wani ni Kak Wani belum dapat, tapi Kak Wani teruskan juga buat. Dah 6 tahun Kak Wani buat, Kak Wani belum dapat. Dan akhirnya okey, bukan Kak Wani yang buat Abang Soden yang buat. Abang Soden yang buat iklan, dia share dekat FB group. Adalah dia share kat beberapa FB group. Selepas tu nak tahu tak apa jadi? Sepupu dia nampak. Sepupu dia dalam group tu nampak, ini sepupu aku. Sepupu aku. And diorang tak ada nombor telefon sebab dia memang jauh beza umur dia. Lepas tu dia contact lah dekat FB Abang Soden tu kan. Dapatlah nombor telefon semua, WhatsApp VIP. Masya Allah. Okay, itulah. Kita teruskan usaha kita, tak tahu usaha kita ni. Okay, kita tak tahu kat celah mana Allah nak bagi. Kak Wani dalam masa 6 tahun Kak Wani buat share dekat FB group tu kan. Kak Wani tak dapat kat situ, tapi Kak Wani dapat banyak daripada tempat lain kan. Okay, banyak daripada cara lain kan. Tapi itulah akhirnya dapat juga. So apa pun rezeki kita memang dia ada energi, rezeki kita ada energi. So you nak dapat energi rezeki tu, you kena jadi macam rezeki tu. Okay? Alright. Thank you so much CBM JLT by T, okay, bagi peluang untuk share. Okay. Alright. Thank you so much. Assalamualaikum. Bye. Okay, waalaikumsalam. Terima kasih JLT Rawani. Subhanallah. Banyak tips kan, banyak teguran juga untuk kita. Macam Kak Wati pun sama juga dulu. Bila kita nak jadi manager, maksudnya ni nak cerita pasal manager lah kan, sebab mungkin ramai di sini yang supervisor, VIP kan. So kita kena betul nak jadi manager dulu. So Kak Wati dalam grup Kak Wati sendiri, grup downline yang masa tu baru novice, VIP, masa tu kita dah anggap macam kita manager, kita sendiri servis. Sebabnya dalam Forever Living kan kita ada 4 tu. Dan sebenarnya selain pada kita recruitment, kita kena retention, maksudnya kekalkan ahli kita tu, kita kena sendiri servis. Dan downline kita yang simpan nombor kita. Kalau orang lain yang bagi hantar tentang info-info ke, poster, produk ke, tentang kesihatan ke, tentang bisnes, dia nampak nombor orang lain yang tak kenal, tapi dia saja yang simpan nombor kita kan, downline kita. So bila kita sentiasa aktif dalam grup kita, hantar tanpa syarat kan, macam CBM Rawani cakap, tanpa syarat, makanya dengan itulah rezeki tu datang. Masa tu lah downline kita tu nak membeli, diorang baru teringat nak beli, lepas tu diorang pun nak buat apa macam yang kita buat. Bila kita hantar info-info tu, diorang pula nanti akan forwardkan pada grup-grup diorang. Kan, sekali tengok tu dah jadi tersebarnya info kita, tersebarnya rezeki. Alhamdulillah kita dapat rezeki lah daripada situ. Okay, so Alhamdulillah, terima kasih CBM Rawani ke atas peringatan, teguran kan, untuk kita sama-sama lebih maju jaya lagi. Okay, so seterusnya Kak Wati nak jemput CBM Kak Hasiah Yassin. Silakan Kak. Assalamualaikum. Selamat pagi. Assalamualaikum. Alhamdulillah dapat juga akak masuk periuk panas ni. Dah berapa hari tak dapat masuk sebab cucu terlalu ramai kat rumah cuti kan. Jadi nak cakap pun tak boleh. Ini pun ada juga 2 orang. Tapi terkawal lah. Syukur Alhamdulillah diberi kesihatan yang sihat, dibangun pagi, diberi nafas yang baik dan dapat juga tengok suami, anak-anak, cucu-cucu, dapatlah bergembira dan kesihatan makin bertambah sihat. Syukur Alhamdulillah, akak bersyukur dengan cucu-cucu akak ni kalau datang sini mesti minta Elopis. Wan nak Elopis, vitamin C. Jadi kita suka bila dia datang rumah kita, dia nak produk aloe vera. Jadi akak kata bila kita bagi dekat rumah, kita tak tahulah ibu dia bagi ke tidak kan. Bila datang ke sini semua dia minta. 1 botol tu memang setengah botol tu memang habislah.
untuk cucu-cucu ni. Tapi alhamdulillah jadi dia kesihatan dia sihat, kita pun gembira kan. Akak bersyukur alhamdulillah dengan dalam Forever ni banyak dalam Forever ni banyak menjadi contoh untuk akak, untuk kesihatan, untuk membantu orang, membantu kesihatan yang sihat dan dapat membantu orang mencari sama-sama kita bisnes dalam Forever Living. Itulah akak dapat berkongsi ramai juga dengan anak-anak muda yang tak sangka yang umur akak macam ini boleh bawa dia orang, bawa sama-sama bisnes. Tu dia orang pun tak sangka yang akak ni macam umur macam gini. Akak kata bisnes tak kira umur. Akak cakap selagi kita boleh, selagi kita bernyawa, selagi kita ada akal, kita nak guna, kita teruskan. Itulah, walaupun anak-anak kita tak nampak, biar orang lain yang nampak. Bisnes ni boleh lebih berjaya daripada kita bekerja atas tangan orang kan, atau bekerja dengan tangan orang. Walaupun kita kerja syarikat tu belum tahu lagi boleh bawa kita terjamin kita masa depan kita untuk anak-anak cucu kita. Tapi akak cakap dalam Forever ni memang banyak-banyak bisnes. Akak pun dulu pun gaji juga, celup sana celup sini bisnes kan. Sampai untung tak ada, rugi ada. Tapi alhamdulillah masuk Forever ni orang kata banyak ke tak banyak ke bonus tu tetap ada. Tetap kita nampak. Kalau kita kerja tempat lain, kita buat benda-benda lain, bisnes lain, kita tak nampak. Untung kita dapat untung roncek je. Bisnes tu bonus tu untuk masa depan tu tak ada. Jadi dalam Forever ni akak terangkan satu persatu, dia orang nampak lah, dia orang buka mata kan. Makcik ni macam gini boleh buat, boleh pandai bercakap, kata dia. Takkan kita tak boleh buat. Jadi sekarang akak tarik anak muda. Akak kata daripada engkau bekerja atas tangan kaki kerajaan, kaki macam kelang-kelang, syarikat-syarikat, belum tahu terjamin macam kita masa depan untuk anak-anak kita. Sekarang ni ekonomi lagi makin meningkat, anak-anak nak sekolah semua lagi makin meningkat perbelanjaan. Jadi buatlah bisnes ni. Inilah bisnes orang kata orang kata tak rugilah kalau kita buat. Kita dapat untung lagi ada. Itulah agak dapat berkongsi sama-sama kita mengajak anak-anak muda sama buat bisnes ni. Walaupun dia bekerja boleh buat sampingan, buat sambil-sambilan. Orang kata buat tambah-tambahan. Lama-lama minat tu akan datang. Minat tu akan datang sendiri. Kita kena pandailah bercakap dan terangkan satu meyakinkan dia orang bisnes Forever Living ni. Utamanya kita kena makan. Kita kena sihat. Jadi bila orang nampak kita sihat, akak botol-botol setiap akak minum, akak susun kat depan tu. Bila dia orang masuk dia orang akan tengok botol-botol tu. Oh, ini akak minum. Yalah. Satu hari kita boleh minum 1 botol, macam tu kan. Jadi dia orang dah nampak kita betul-betul kita minum. Kita jual, kita minum dan kita bagi keterangan dengan orang, kita dah nampak kesihatan kita. Itu je lah akak dapat share pada Tanpa Yakin ni. Siapa yang orang kata jadi CCTV tu, ke depan. Luahkan apa perasaan masing-masing, luahkan apa pengalaman masing-masing, keluarkan. Jadi kita dapat berkongsi pengalaman masing-masing. Walaupun akak ni masih bawah lagi, insyaAllah akan datang nak jugalah ke manager ke CPM, macam itu. Untuk menambahkan pendapat kita, untuk gembirakan orang lain dan beri orang kesihatan yang sihat. Kita dapat membantu ramai lagi orang-orang yang perlu kesihatan yang sihat. Itu je lah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih CBM Kak Asiah. Memang Kak Wati pun admire sebenarnya Kak Asiah ni. Sebabnya selalu nampak Kak Asiah sharing kan. Memang nampak pun awet muda. Nampak awet muda, semangat pun semangat muda. Semangat kalau orang muda sebenarnya kan. Subhanallah. Dan itulah Kak Asiah kagum kan Kak Asiah jadi ibarat macam doktor keluarga lah kan. Cucu-cucu semua datang nak dapatkan suplemen rawatan natural healing dengan Kak Asiah. Subhanallah. Okey, semoga Kak Asiah digunakan kerjaan insya-Allah pasti dapat, pasti sampai juga Kak Asiah insya-Allah. Okey, so seterusnya tak nak masa lagi, kita dah 11.45. Okey, Kak Wati nak jemput CBM Junainah Burhan. Silakan.
Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar tak? Dengar. Dengar. Okay. Hari ni Macam putus-putus yang sikit. nak kongsikan pada hari Ju. ni. Lain tak berapa elok hari ni. Kurang okey. 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 Kesyukuran yang pertama, alhamdulillah masih diberi kesihatan yang baik walaupun ada batuk-batuk sikit. Namun masih diberikan peluang untuk masuk Tempayaki dan dengar sharing daripada ramai leader-leader. Alhamdulillah. Kesyukuran yang kedua, dapat banyak sangat tip daripada Ustaz Usama dan CBM Kak Zuraida dan juga CBM Kak Wani. Masya-Allah tabarakallah, memang sangat untunglah kalau kita tak join Tempayaki sebab banyak sangat tip-tip yang berbeza. Walaupun perkongsian daripada orang yang sama tapi tips dia tu berbeza-beza, tidak sama. So dan kesyukuran yang ketiga, Ju nak kongsikan baru-baru ni anak Ju dia macam ada gata-gata sikit kulit. Lepas tu Ju memang terdetik lah nak beli krim untuk eczema lah. Dan alhamdulillah Allah berikan keajaiban, ada seorang hamba Allah ni dia memberi Ju krim tersebut secara percuma, masya-Allah tabarakallah. Dan Ju nak mohon semua yang ada dalam ni sama-sama kita doakan kepada hamba Allah tersebut supaya dapat capai impian dia pada tahun 2023 insya-Allah. Dan Ju doakan kepada semua yang ada dalam ni sama-sama kita yakin dan setia dalam forever dan sentiasa kita help more people seramai mungkin insya-Allah. Okey, itu sahaja untuk perkongsian pada hari ini. Terima kasih kepada Kak Baiti dan semua. Semoga kita dah terputus dah Ju. Okey. kehidupan kita dan juga dia rahsia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih Junaida atas sharing tadi. Subhanallah. Tadi diharapkan semoga Junaida sihat-sihat semula ya. Sihat sembuh dengan produk-produk suplemen Forever Living. Okey, so insyaAllah alhamdulillah dah habis speaker-speaker yang nak bercakap, nak sharing hari ini. So Kak Baiti pun nak sharing last sekali berkenaan tentang sekali lagi. Ni bukan. Sekejap Silap. Alamak, terniham. Okey, nak kembali balik semula ke slide seterusnya. Jadi Kak Baiti nak sharing tentang kita punya slide stop share. Tentang kita punya tak apa, mungkin tak keluar, tak apa. Tentang Kickstart. Kickstart kita ada 12 orang jutawan yang akan share pada Kickstart pada 7 hari bulan 1 2023. Diharapkan anda jangan ketinggalan. Kita nak mulakan tahun depan, bulan 1 ini dengan penuh semangat. Cepat-cepat daftarkan diri kan. Pendaftaran tak silap masa awal-awal pendaftaran pun dah 100 orang lebih dah daftar kan. So jangan ketinggalan, takut kita nanti galit-galit kan. Bayar RM20 saja dan dapat balik voucher RM20 insya-Allah. Kan maksudnya ilmu ni sangat-sangat berguna, ilmu jutawan. Jutawan yang nak bagi ilmu jutawan pada kita untuk kita dapat jadi jutawan juga macam mereka, lalui proses-proses kejayaan kan. Kita belajar daripada mereka dan kita sebenarnya dapat ilmu tu dengan free. Rasa macam seronok sangat. Sebab apa, kalau kita sendiri pergi kita pergi kelas-kelas kat luar sana, ada yang ribu-ribu kan, tapi itu pun belum tentu menjadi. Sebab apa, yang bagi speaker tu, yang bagi ceramah tu, yang bagi speaker pada kita tu bukan orang yang sama-sama buat bisnes kita, betul tak? Mereka tu just bagi surface lah, bagi kata-kata motivasi biasa-biasa. Tapi yang akan ajar kita ni adalah para jutawan yang memang dah ada proven sukses. Mereka menjual produk yang sama macam kita. Mereka melalui keperitan, kepayahan,
nak membangunkan tim macam kita juga kan. So that's why kita kena datang, kena belajar, ya, jangan miss. Okay, so kita ada 12 orang yang mana semua daripada berbagai-bagai latar belakang, daripada orang-orang biasa pada mulanya, tapi insya-Allah alhamdulillah ada yang 20 tahun, macam Sifu 24 tahun, Sifu Jackie 20 tahun, lepas tu ada JLT Fiona, dan ramai lagi JLT Yusida, CBM, SEPCM, Hamizah Hamdan kan. Semua tu jutawan dah dalam kurang daripada 10 tahun. Alhamdulillah kan. Jadi so that's why kita jangan miss, ya, panggil anak tim untuk turut serta bersama Kickstart pada hari ini kan. Kita boleh lobby-lobbykan Kickstart ini untuk kepada prospek juga kan, sebab supaya mereka tu melihat betapa bestnya Forever Living sediakan macam-macam, sediakan macam-macam dengan seminar yang sangat murah tapi dengan proven sukses. Okey, so akhir sekali, okey, jom kita bermula gagah kan, start strong, kekal gagah, stay strong, dan berusaha gagah dan terus gagah hingga ke akhirnya, finish strong. Okay, dan ingat kalau kita rasa lemah, kita rasa down kan, ingat kembali kenapa kita bermula, kenapa kita berada di sini, kenapa kita dah sebenarnya dah halfway dah, lagi sikit lagi, lagi sikit lagi. Kalau nak mengimbau sini kat pengalaman Kak Baiti sendiri kan, ambil masa sikit kan. Sebenarnya Kak Baiti pun macam CBM Rawani cakap tadi, yalah, kita kena share tau. Kak Baiti ingat lagi, Kak Baiti dalam grup Kak Baiti tu kan, setelah 6 bulan Kak Baiti pompang, krik-krik, semua tu krik-krik, senyap je, sunyi sepi macam kubur kan. Kita seorang je yang bersuara, krik-krik. 6 bulan barulah fighter, baru ada orang yang kata yes dalam grup tu. So andai katalah kalau Kak Baiti berhenti ke bulan ketiga, sebabnya semua krik-krik, kita je hari-hari yang macam syok sendiri kan, memberi info-info. Andai kata bulan keempat kita berhenti, bulan kelima kita berhenti, kan, jadi kita tak jumpa lah fighter tu kan. So rupanya Allah takdirkan bulan ke-6. Dan Kak Baiti sendiri, pengalaman Kak Baiti nak capai F2D, Kak Baiti ni, ya subhanallah, Kak Baiti ni Allah uji, Allah uji Kak Baiti jadi manager, bukan ada fighter. Itu yang terjadi recruiter tu. Sebenarnya kita bukannya nakkan pangkat ataupun title top recruitment, kita pun tak ada fikir pun. Even Coach Lim pun, Kak Baiti punya coach pun tak ada cakap, okey Kak Baiti aim ya top recruiter, tak ada. Kita memang tak ada fikir tu. Cuma kita fikir kita nak settlekan task kita, KPI kita nak achieve CC. Achieve CC, target CC kita lah kan. So Kak Baiti ni kalau kita nak jadi manager kan 4 bulan, 2 bulan ataupun 4 bulan kan. Kalau 4 bulan 30 CC. Ataupun kita nak charge 50 CC. Tapi subhanallah, Allah tarbiyah Kak Baiti, Allah uji Kak Baiti, dia tak bagi fighter. So semua user. So macam mana Kak Baiti nak buat? By hook, by crook, aku kena juga capai 50 CC. Ataupun kalau tak 50 CC, jatuh ke 30 CC. So by apa? Terpaksa cari user, korek rekrutmen. Tapi kita tak kira pun berapa banyak kita rekrutmen orang kan. So kita tak jumpa fighter, next lagi. Sebenarnya kita nak cari orang yang boleh duplicate kita. Tak jumpa lagi, next lagi. Hanya sekadar nak beli aloe vera sebotol 2. Okey, tak apa, kita next lagi. Kita nak cari orang bukan hanya sekadar nak beli aloe vera, nak buat sama kita kan. So kita next tu yang terjadi rekrutmen, terjadi champion rekrutmen kan. Sebenarnya kita tak target pun nak dapat semua tu. Sebabnya kita sebenarnya Allah uji kita di situlah kan. So that's why Kak Baiti jadikan, rupanya Allah juga nak Kak Baiti gunakan, kita nampak kekurangan tapi itulah kelebihan, iaitu maksudnya kekurangan kita tak dapat fighter, tapi kelebihannya bagaimana kita jadi fighter dulu. Dan rupanya sistem Forever Living bukan syarat fighter untuk korang jadi manager. So sebabnya kalau kat company lain ada satu company tu S.Lee lah kan. Rupanya ada seorang kat down Kak Baiti, ada tahu dia pernah jadi ahli sana. Dia cerita nak kalau kita nak naik pangkat, kita kena pastikan orang bawah naik pangkat dulu. So that's why kita kena top up kat
dia punya account, duit kita kan, nak juga dia naik pangkat baru kita naik pangkat. Kalau kita tak ada, kalau Kak Baiti dulu jadi manager, semua adalah, bawah Kak Baiti semua adalah novice dan juga VIP. Tahu, tak ada yang di supervisor, tak ada yang nak sama-sama menjadi manager macam Kak Baiti. Tapi alhamdulillah, lepas jadi manager, barulah yang down-down lain ni nampak kan betapa mudahnya Forever Living. Rupanya daripada penggunaan user pun kita tetap boleh jadi manager. Dan di situlah keluarnya fighter kan. So alhamdulillah, lepas tu Kak Baiti daripada manager tu nak tembus ke F2D tu, nak tahu tak berapa bulan? 8 bulan percubaan, 8 percubaan bersamaan dengan 8 bulan dah. Bulan pertama tak dapat. Tak apa, one more time. Buat lagi satu lagi bulan ni. Bulan kedua tak dapat. Buat lagi one more time. Kan, buat lagi sampai 8 bulan baru tembus 50cc kan. Subhanallah, maksudlah keluarnya fighter kan. Lepas tu kita bukannya nak tembus 50cc tu nak tembus 50cc saja. Kita nak tembus ke 100cc kan untuk F2D level 2, F2D bulan kedua tu. So that's why kita rupanya pada 8 bulan pertama tu Allah tak uji lagi, tak bagi kita 50cc sebabnya nak kita siapkan tim yang akan membawa kita ke 150cc tu. Gitu. So that's why kita jangan mengeluh mengesah kalau Allah tak bagi kita sekarang. Sebenarnya Allah sedang mempersiapkan kejayaan yang lebih besar lagi. Okay, so itu saja sharing Kak Baiti hari ini. Semoga apa yang kita dapat pada sepanjang Teppanyaki ni kita dapat manfaat yang banyak. Kita sebar-sebarkan. Nanti link Teppanyaki ni jangan lupa share kepada anak tim yang mungkin ada yang bekerja tak dapat serta. Yang penting semua ilmu-ilmu dalam ini, sharing kata-kata baik dalam ni, kita sebar-sebarkan supaya anak tim kita kekal terbakar, hangus, runtung kan. Okay, so sehingga berjumpa lagi pada masa akan datang pada hari yang sama, insyaAllah, mungkin dengan host yang lain. Okay, semoga kita kekal sihat, kekal berjaya, kekal cantik, kekal bersemangat. Okay, insyaAllah. Okay, itu saja. Kak Wati, yang baik itu datang pada Allah, yang buruk itu datang pada kelemahan Kak Wati sendiri sebagai selaku host. Okay, so kita nyanyi. Okay, kita nyanyi lagu BOI Team. Okay. Yes, no limit. Go, go, go. Millionaire. Kita juara. Kita juara. Yes, no limit. Go, go, go. Millionaire. Yes, no limit. Go, go, go. Millionaire. Assalamualaikum. Terima kasih.